sejahtera, saya Amin Fuad. Hari ini saya berbesar hati bersama dengan bekas pemain kebangsaan Mahali Jasudi. Okey, Mahali, kita start terus nak bincang pasal game malam ni. Mahali tengok skuad yang Harimau Malaya yang ada sekarang ni, apa harapan Mahali sebenarnya dengan nak lawan UAE ni? Pada pendapat saya, dengan barisan sedia ada, inilah peluang terbaik pasukan negara lah untuk menewaskan UAE. Kita pun tahu dengan kehadiran pemain naturalisasi seperti Di Paula dan juga pemain yang kita baru dapat dari Belgium. So dengan pemain yang sedia ada, memang saya sendiri rasa inilah peluang terbaik untuk pasukan negara mencatat kemenangan. Okey, kalau tengokkan skuad tu, ada tak pemain tumpuan yang rasa macam Mahali nak tengok, Mahali excited nak tengok, Mahali rasa macam ini mungkin sebab kita ada beberapa pemain muda dan juga bukan Dion Cool sahaja, dan juga pemain muda yang mungkin membuat penampilan pertama. Ada tak Mahali excited ataupun Mahali nak tengok siapa yang dalam skuad ni Mahali rasa? Memang selain Dion Cool, memang saya pun tertarik lah dengan pemain seperti Arif Aiman. Dia pun baru first time untuk collab dan juga first time jugalah untuk dia beraksi dalam kelayakan Piala Dunia ni. So memang dengan prestasi yang dia tunjukkan dalam Liga Super, memang saya tertunggu-tunggulah macam bagaimana pula prestasi beliau ketika mewakili skuad kebangsaan, dan saya pun dapat melihat Arif Aiman ni mempunyai potensi yang sangat besar lah untuk pasukan negara. Okey, last kali lah sebab kita nak keep it short lah, tak nak lama-lama. Bila kali terakhir Mahali menyarung jersey kebangsaan, ingat tak? 2018. 2018, lawan apa tak ingat? Ingat? Lawan, tak silap saya, mula kita lawan Sri Lanka, yang friendly dekat Sri Lanka tu, yang first time Sumare main tu. Okay. Yeah, first time, and then last time tu waktu lawan Kyrgyzstan, tapi saya tak main lah lawan Kyrgyzstan tu, just sebagai simpanan lah. Itulah ingat saya. Soalan terakhir saya, rindu tak bermain untuk menyarung jersey kebangsaan, dan Mahali rasa Mahali ada semangat lagi tak nak main untuk national bila dipanggil, macam contoh macam Coach Syahir kata okey kita perlukan Mahali lah. Mahali ada rasa eager nak main lagi tak untuk pasukan kebangsaan? Macam mana Mahali rasa? Kalau tanya semua pemain, memang saya rasa jawapan pasti sama. Saya sendiri kalau diberi peluang, memang saya mempunyai semangat lah untuk menyarung jersey kebangsaan. Apapun, sebagai bekas pemain kebangsaan dan juga masih lagi bermain dalam Liga Malaysia, memang saya harapkan pasukan negara dapat pergi lebih jauh lah untuk kelayakan Piala Asia dan juga Piala Dunia ni. Yang paling penting, peluang kita untuk layak Piala Asia tu cerah lah. Itu yang memang saya nak tengok pasukan negara layak ke Piala Asia secara merit lah. Okey, saya rasa itu sahaja masa yang kita ada dengan Mahali. Kita tak nak curi masa banyak-banyak. Terima kasih kepada Mahali. Okey, sama. Okay, thank you bro. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya Amin Fuad bersama dengan rakan saya di channel Pemain ke-12 bersama Jufri Juki dan juga Amir Arafat. Hari ini adalah hari yang istimewa kerana dah lama kita tak ada perlawanan kompetitif untuk Harimau Malaya, dan malam ini ataupun pagi sekejap lagi kita akan melihat pasukan Harimau Malaya menentang UAE untuk saingan kelayakan Piala Asia dan Piala Dunia. So sebelum kita nak tengok, lepas ni kita ada sedikit reaction game apa semua, kita nak preview sikit lah 5 ke 8 minit lebih kurang, nak tanya diorang ni macam mana diorang dah tengok line up apa semua. Line up pun dah keluar. Lawanan terakhir kompetitif untuk pasukan Harimau Malaya adalah pada 19 November 2019. Menang 2-0 ke atas Indonesia. Itu dah 2 tahun lebih. Kali terakhir menang ke atas UAE adalah tahun 1985. 2 perlawanan kompetitif UAE sebelum ni dalam Piala Kelayakan Asia. UAE, untuk UAE lah, ni untuk pasukan UAE, dia orang kalah dengan Thai dan juga Vietnam. Dia orang agak desperate lah untuk menang ke atas Malaysia malam ni. Tapi namun kali ni kedua-dua pasukan Malaysia dan juga UAE ada perubahan sikit. Malaysia ada
pemain naturalisasi. Di Paula dan juga Di Paula dengan Dion Kuz. Liridon, sorry. Dion Kuz juga Liridon. adalah salah seorang pemain yang baru masuk sebagai pemain kacukan lah. Untuk pasukan UAE pula aku baca sedikit lah. Fabio Lima dengan Sebastian Talibu. Ini ada kelainan sikit lah kali ni untuk diorang. Diorang pun ada naturalized player. Kita dah tengok line up Harimau Malaya tadi 4-5-1 lah, 4 ataupun 4-3-3 lah. Dengan Farizal, lepas tu Dion Kuz akan membuat penampilan pertama dalam di pertahanan tengah, posisi pertahanan tengah, dan juga biasalah Matt Davis, Corbin Ong, Aidil, Syamil Kuti, Azam dan juga Liridon di tengah. Liridon juga akan membuat penampilan pertama, kompetitif yang pertama, walaupun dia dah hari tu dia dah lawan Bahrain, dia dah main sekali. And then sebelah kanan Pawi, sebelah kiri Sumari, dan atas adalah Di Paula, juga penampilan kompetitif yang pertama. Macam mana, Matt? Kau setuju dengan line up ni ataupun kau rasa ada kelainan sikit daripada kau? Mungkin aku terpaksa setuju. Terpaksa setujulah dengan Tan Cheng Ho. Jumpa nak gelak lah tu. Kau kan selalu lawan Arus, bagi je lain-lain sikit. Okey lah. Sebab sebenarnya dalam keadaan macam ni, kalau kita nak eksperimen lebih pun, aku faham mungkin Tan Cheng Ho takut. Bukan lebih gusar sebab ada pairing yang baru yang tak pernah kita pairkan Dion Kuz dengan Aidil tu. Tapi aku lebih mengharapkan lebih defensif. Walaupun aku tahu Tan Cheng Ho takkan buat benda tu, aku merasakan kita patut biar dia orang bring the game. Kita start dengan 5 at the back, 5-4-1. Aku rasa biar dia orang datang dan kita go on counter. Kalau dengan keadaan 2 game terbaru, kita lawan Kuwait, kita lawan Bahrain, kita boleh nampak sebenarnya second half tu kita dah agak pancit. Match fitness, key player kita macam Pawi, Sumari tak up to the standard. Even Syamil sendiri, kita pun boleh menjangkakan yang sebenarnya game hari tu Bahrain tu itu ialah yang kebanyakan yang akan start. Jadi dengan ada macam Fabio De Lima, Canedo Correa dan Sebastian Tagliabue ni, aku rasa itu diorang akan all out. Kau sendiri cakap dia akan datang untuk ambil 3 poin. Dan on paper memang susah. Okey, itu pandangan Amir. Joh, kau setuju dengan line up yang dikeluarkan? Okey, untuk kalau kita tengok perancangan Tan Cheng Ho dengan formasi, aku setuju dan aku tambah sikit dengan Amir. Aku rasa coach Tan Cheng Ho mengambil langkah selamat lah. Ini orang kata comfortable formation, yang di mana semua pemain aku rasa dia terlalu risky. Mungkin dia rasa akan ada bit setuju dengan Amir yang mungkin patut main defensif. Aku rasa coach pun sedar, tetapi dia tak nak ambil risiko yang mungkin ada orang kata formasi baru yang dengan masa yang kita 2 tahun kita tak dapat bermain bola sepak, orang kata pasukan kebangsaan ni. Jadi aku rasa dia kekalkan benda yang very familiar dengan pasukan kita, formasi yang sama, mungkin taktikal pun lebih kurang yang sama, mungkin ada 1-2 je. Cuma pemain-pemain yang mengisi slotnya mostly adalah orang yang sama. Aku rasa ini adalah bukan macam Tan Cheng Ho cakap lah, pemain yang dipanggil pun juga bukanlah pemain yang, ini bukanlah masa untuk percubaan. Walaupun kita tahu agak menarik sebenarnya idea Amir tu, ada kita main defensif dan kita counter. Aku rasa aku setuju, aku pun suka macam tu, tapi bagi aku ini tak ada masa untuk percubaan. Sebab kalau kita dah main 5 tapi kita kena juga, kita nak cuba macam mana, kita nak main 4-3-3 ke apa, benda tu dah tak boleh. So aku rasa sebab tu Tan Cheng Ho memilih kesebelasan yang biasa, memasukkan Dion Kuz. Kenapa aku faham, sebab dia masih mencari-cari pengganti Syarul Saad lah, orang kata kan. Nampak belum ada betul-betul pair yang begitu mantap. Jadi actually Dion Kuz ni, sikit lagi, Dion Kuz ni pun macam batu loncatan, tetapi ini sajalah risiko yang kita letak sikit. Okey, untuk aku tambah sikit lah. Kalau aku akan ambil risk sikit. Kalau dalam line up yang Tan Cheng Ho bagi tu, mungkin aku akan letak Arif Aiman berbanding dengan Sumari. Ini memang risky, tapi aku rasa aku willing to risk lah. Sebab aku rasa dengan form yang Arif Aiman, walaupun dia tak ada international punya pengalaman, tapi aku still rasa macam dia deserve to start ahead of Sumari. Itu nombor 1. Nombor 2, aku rasa aku mungkin akan main 3-5-2. Aku akan letak Dion Kuz di tengah bersama dengan Junior dan juga dengan Aidil. Sebelah kanan, right wing back,
Matt Davis, sebelah kiri Corbin Ong, tengah mungkin antara Azam Syami atau Azam Diridon, kat atas Pawi dengan Pawi main free roll dan kat atas Di Paula. Itu pandangan aku lah untuk line up Itu kalau ni. mungkin Sui tu mungkin tu boleh jadi tu. Okey, Ya lah ni. kita nak habiskan preview ni dengan prediction lah. Aku merasakan satu sama. Jufri? Prediction dan harapan boleh ke? Harapan satu, prediction satu, boleh ke? Boleh tak masalah. Harapan kemenangan kita 1-0 lah. Tapi aku prediction aku adalah 0-0. Kalau ikutkan kepala maksudnya kalau kita fikir secara rasional, agak sukarlah di atas kertas. Kita tahu UAE adalah pasukan yang kuat, so mungkinlah aku rasa 1 sama. Tapi kalau ikutkan hati sebagai penyokong Malaysia, mestilah kau nak Malaysia menang 1-0 atau 2-1 lah. Tapi tak tahulah, secara rasionalnya aku rasa 1 sama lah kot. Aku rasa mungkin. Mesti bolos punya. Sebab Farizal dekat gol mesti bolos punya. Kau jangan. Okey, aku rasa itu saja video kita. Kita pun dah dengar apa Mahali dah cakap pasal kita untuk game malam ni. Kita akan jumpa lagi masa game nanti. Kita akan tengok game sekali. Kau boleh tengoklah nanti Amir mengamuk-ngamuk dalam video ni. Kita jumpa lagi. Ecoh si Amir. Aman. Free-kick. Aman. Keeper diorang ni sejujurnya tak adalah power mana tu. Hui, good. Aku yang Pawi dah rembat. Macam mana IB boleh lepas kat belakang tu? Tak, masalah midfield memang tak function tu 3-3. Slow sangat. Orang tekan sikit dah melupu. Tak ada Brandon tak boleh jadi ya. Tapi itulah Brandon dan Selangor pun hancur lah. Malas lah. Pawi ni malas lah. Pawi malas. Tak boleh lah macam ni. Casual. Terlalu casual game kita ni. Midfield kena agresif sikit lah. Macam banyak sangat biryani je. UAE makan biryani ke? Siarap. Nasi Arab. Makan Mendy ke ni? Mandi. Mendy kambing ni. Lamb ni. Aduh. Zuhair ni Oh. La ilah. Kau ni keluar je lah, Mat. Kau keluar je lah. Di Paula ni betul ke dia tukar nama dia Zulhelmi? korang buat lawak ke? Amir percaya tu. Takkan kau percaya je, teruk gila kau. Tak. Aku tanya Astaghfirullahalazim. Kau jangan buat hal, man. Keluarkanlah Syamil Kuti tu, masukkan Azmi Faiz ke apa ke. La ilah, apa benda sial. Sabar. Sabar, man. Sabar. Bagi kita sampai tu. Kita tak sampai lagi ni. Oi, aku punya terus dah terkeluar sial. Aku isteri. Ini kau naturalisasi kan? Kau cakap tu nak passing ke nak score? Wish, tak okey siut. Tak macam tu. Allah. Mana siut midfield tak protect langsung lah. Tak logik lah main macam ni. Aku tak faham lah. Okey, tamat separuh masa pertama. UAE leading 1-0 dengan gol daripada striker diorang Ali Mabuk. Ali Mahbub. Bukan Ali Mabuk kan? Ali Mabuk ke? Ali Mahbub kan nombor 7 kan? Gabuk. Leading 1-0 lah UAE. So Izzy, secara ringkasnya apa yang kau nampak dalam game ni, masalah Malaysia, pasukan Malaysia? Obviously aku tak tahu kalau korang pasang tak, kita punya midfield kita memang nampak tak serasi, tak seimbang, obviously tak menyeronokkan lah kan. Nampak kita struggle kat bahagian tengah tu, aku tak pasti midfield kita tak nampak bawa bola tu ke hadapan untuk mungkin jolok kat winger kita ke, jolok dekat
di Paula ke, aku susah nak nampak benda tu. So aku merasakan kita rugi dekat midfield tu untuk Mat Don, Azam dan juga Syamil. Obviously bila midfield dah barai, center back pun akan jadi barai lah kot sebab diorang terpaksa kerja lebih sikit kan. So ball distribution tu daripada midfield aku tak nampak kali ni. Ju, macam mana? Aku rasa satu Malaysia tahu yang midfield kita hari ni, aku tak nak cakap lah, kita cakap pasal tu je, mungkin diorang ada masalah diorang sendiri, tapi kita boleh nampak tak ada aggressiveness, tak ada intensity, semua tu tak ada. Semangat untuk terima bola, berani pegang bola, semua tu hilang, tak tahu pergi mana. Dan okey, kalau lagi yang aku tak faham, kalau dah tak ada function di atas ataupun dah tak boleh nak berbuat sesuatu, tapi nak cakap protect dua center back kita ataupun 4 defender kita pun tak juga. So yang 3 orang berlega-lega tu tak tahu, semua hilang punca. Jadi dalam tak ada command of leader pun dekat midfield kan. Dan aku nak sentuh jugalah Pawi dan Sumaren pun tak nampak function. Dan kalau bagi aku simple je, kalau tak function tapi mungkin boleh bantu dari segi defending pun tidak juga. Jadi itulah untuk aku keseluruhannya midfield, 5 midfield tu Koyak. betul dikoyak. Kita tak organize. Yang paling marah sekali. Aku rasa kita second half kita kena organize. Throughout the pass of the game, daripada mula campaign kita very organized. Kita bila ada lost ball kita nak reorganize tu terlalu lambat. Aku harap second half Tan Jin Ho tekankan untuk organize the team, very organized. Kalau kita tak organize, inilah yang kita nampak sekarang ni. Aku pun tak faham, kadang di Paula drop very deep, tiba Pawi nak main center, and di Paula lambat masuk, and then bila kita lost ball, kita tak nampak ada urgency. Aku tak nak cerita lah pasal masalah panas kat sana ke apa. This is a very vital match untuk kita, tapi aku harap second half diorang lebih organized. Okey, untuk aku pula aku rasa sama macam diorang juga lebih kurang. Aku rasa midfield tu macam tak nampak shape. Tak tahu shape mana. Kadang-kadang Azam kat atas. Masa hujung-hujung tu Azam dah kat atas. Tapi masa awal-awal kita nampak Azam main deep. Macam deep playmaker lah lebih kurang kan. Tapi tak juga protect kita punya backline. So Liridon selalu datang bawah kutip. So aku rasa macam kucak-kacir sikit midfield ni. Bila midfield tak function, macam mana Pawi dengan Sumari nak function? Sebab most of the time kita defend. So Sumarih dengan Safawi pun dipaksa untuk ke belakang. Dan aku nampak beberapa player macam lepas bola jalan kaki, ni semua yang kita tak nak tengok lah. Tak ada fighting spirit. Tu kalau kau tanya aku, kena ada fighting spirit lah, kena fight lah. Itu sajalah. So kita akan jumpa nanti lepas second half, kita tengok apa akan jadi. Babi sial, apa sial touch kau tu? Kau dapat pasport tau. Kalau tak kau duduk Kosovo je. Aduh, masuk je lah Arif Aiman dengan Lokman ke apa ke. Lagilah tenaga baru sikit. Honestly aku rasa Dion Cruz main okey aku rasa. Good. Play lain tak boleh lari macam Syafiq buat bola. Nampak mobile sikit. Apa sial cross macam semua dah mabuk ni. Baru nampak cross mabuk tu Tapi supporter dia ni lagu ni memang lagu dodoi kan Dia lagu tu apa yang gelik tu? Apa? Gelik Arab tu. Lepas tu di Paula tenang lah. Lagu ni memang yang layan shisha sedap. Layan shisha, makan suap anggur kan. Pakai kebab. Orang kening tu. Itu scene cerita Piramli sel makan anggur. Aduh, kecoh gila. Ada orang komen Farizal menutup mulut ramai pengkritik, ramai mahukan Sam, tapi beliau tunjukkan mengapa beliau selayaknya Malaysia number 1. Kita tak tengok tadi goal kick tadi tu. Goal kick tu number 2 lah dia. Bukan number 2. Goal kick tak penting Di Paula tu boleh ambil balik pasport. Macam sial betul tak? Tak Tan Jin Ho ni pun bagilah masuk area Aiman. Dulu apa 3-4 minit tak menang pun.
Pagilah dia lari sikit. Di Paula ni tak okey lah sial. Dapat bola terlepas. Benda lah. Rap! Weh, serius ah? Weh, come on lah. Time ni dah tak ada VAR pula. Oh, clear tu. Ya, video dah nak habis sekejap lagi. Weh, tak apa-apa. time. Sial kau ni. Full time Kita jumpa sekejap lagi. Memang patut kalau kena ludah kau ni main macam ni. Allahu Akbar. Amin buat hal lah. Allahu Akbar. Benda. Sama je, 2 ke 3 tak ada beza lah sekarang. Okey, tamat sudah perlawanan full time atau masa penuh 90 minit. Malaysia tewas 4-0 pada UAE. 2 gol yang dibolosi oleh pasukan Malaysia. Dua gol pada akhir-akhir perlawanan yang aku rasa Malaysia lost, apa orang kata, hilang konsentrasi lah, hilang fokus. Macam mana Aziz lepas tengok perlawanan ni? Menyesal lah Min. Menyesal. Tak, dia macam mana aku faham bila kita buat perbandingan dengan barisan pemain masa first match kita dengan UAE, berbeza dengan yang kali ni nampak macam strong sebab kita ada play naturalisasi lah, boleh dikatakan gitu. Tapi serba tak kena, especially macam kita dah cakap tadi di bahagian tengah, tak ada pattern gameplay, tak ada corak. Kita sendiri tak faham macam mana dia punya posisi setiap pemain tu. Ada benda yang mengelirukan. Tak tahu nak cakap apa. Yang 2 terakhir tu obviously memang kita dah nampak macam hilang fokus dengan pancit dah. Tengok banyak berjalan daripada berlari. Dan tu yang kena last minute tu, 2 biji. Macam mana Juf? Seperti rakyat Malaysia yang lain lah. Aku percaya ramai yang orang kata dengan lockdown ni semua, aku rasa mungkin ramai lah kan yang tengok perlawanan ni kan. Tu yang buat yang tak biasa tengok pun tengok kan. Aku pun ada grup-grup WhatsApp ni yang macam mana Malaysia nak masuk World Cup. Nampak orang yang macam ni pun tengok game macam ni kan. Kekecewaan tu tinggi lah. Sebab macam kita borak sebelum ni tadi juga, harapan kita bukanlah untuk menang bergaya ataupun sebagainya dengan UAE. Harapan kita lebih actually sedikit sebanyak nampak melawan. Aku kecewa dengan para pemain yang tak ada daya lawan. Kalau betul cakap taktikal salah atau sebagainya, Syafiq Ahmad masuk memberikan sesuatu. Dia membuktikan yang itulah yang setiap penyokong Malaysia nak tengok pada orang kata Syafiq Ahmad ataupun Farizal Malias. 2 player ni yang membuktikan seluruh Malaysia nak tengok ke-11 pemain, itulah dia. Semangat yang tu, masih berlari, masih memberikan sesuatu lah. Aku rasa menjadikan serba tak kena. Dan aku nak akhiri sekali dengan, aku setuju kita dah kalah dengan jaringan 2-0. Tapi untuk melepaskan lagi 2 gol tu adalah tak boleh terima lah. Macam mana Bagi aku semua share benda yang sama lah. Tapi aku lebih concern lepas aku lebih rela tadi kita kalah 1-0. 2-0 tu dah memberikan kita aggregate yang lebih kurang sama, masuk goal difference kita 0. Sekarang bila kalah 4-0, kita goal difference kita -2. So tapi tapi memang dia orang deserve kalah lebih daripada 1 pun. Berapa banyak? Okey, tak kisah. Berapa banyak peluang UAE? Exactly. Memang patut lebih pun. Tapi kita bercakap pasal the whole campaign. Kita ada lagi 1-2 game lagi, which is 2 game lawan Southeast Asia team. Mungkin kalau kita 0-0, goal difference tu kalah 1-0, mungkin kita ada lebih 1 gol, kita still nombor 4. That's why at least kita perlu dapat ialah seri. Tapi kita lupakan game ni. Kita ada lagi 2 game. Tak boleh lupa kan? 4-0. Memang tak boleh lupa. Kalau kau tak nak lupa, baik jangan lupa yang Pablo Dolah dulu 10-0. Sudah lupa dah. Kau yang ingatkan balik ni. Kau masih rindu nasi Bashiruddin. Tapi
untuk game ni lah, game ni terlalu banyak. Semua orang pun dah boleh rangkumkan. Kita boleh tengok semuanya tak menjadi. Apa lagi nak kata? Aku pun tak tahulah nak cakap apa. Memang kecewa lah kan. Kalau kat stadium ni lagi mengamuk lah aku rasa. Aku boleh cakap dah kena lupakan lah. Sebab kempen ni kita ada lagi 2 perlawanan. Kalau kita terus malam ni adalah malam berduka lah komen ni. Tapi bawah ni memang nampak sangat ni. Cukup lah. Aku rasa that's it. Kan? Aku just memang susah nak cakap duka, tapi kita memang kena get rid of it dan kena fokuskan macam Amin cakap tadi, peluang tu masih ada, kita kena jumpa Vietnam dan kita jumpa Thailand, dan please kena ada, ini memang kena menang dan bukan nak kena waktu nak untuk cari semangat, tak, ini dah cerita nak menang ni, kau tak tahulah. So untuk aku kekecewaan aku faham. Kekecewaan orang-orang rakyat Malaysia yang lain tu aku faham. Lagi satu sebab yang jarang tengok Liga Malaysia dan sebagainya, sebab kita macam orang dah cakap, wow, kita ada player naturalisasi tambah lagi Jadi patutnya bila ada player naturalisasi ni akan memberi impak. Benda tu patut memang lumrah manusia. Kan? Sebab kau ambil manusia lain yang bukannya daripada bumi kita, kan, dan kita letak kat bumi kita, sebab apa kita bawa dia? Sebab dia boleh bermain bola, kan, lagi-lagi pada negara Brazil. Jadi itulah. Yalah, Ada je orang Brazil tak boleh main bola. Cuma dia tak tunjuk depan TV. Tapi dia tak tunjuk lah depan TV. Betul lah cakap Ju. Kalau kau nak ambil naturalisasi, kau kena ambil orang yang lagi bagus lah kan. Kita tak halang dia nak buat naturalisasi, tapi tengok macam Fabio Lima yang skor 2 tadi tu. Itu baru betul kau ambil kualiti yang sebetulnya. Patutnya kita naturalisasi Bergson, Ifedayo ke apa ke, tak boleh kan? Lama lagi Min. Lama lagi. Okeylah, aku rasa itu saja. Walaupun dalam keadaan bergelak-gelak, ada gelak-gelak ni, kecewa dia memang sangat kecewa lah. Aku rasa kau boleh tengok, kalau kau tengok sepanjang video ni, tak tahulah apa yang Khalid Amir maki awal, kita orang maki lambat sikit. So kecewa lambat sikit. Kecewa lambat sikit. Ju pun duduk dengar komentator daripada TV Amir. Tu yang dia tak boleh concentrate tu. So kita akan jumpa lagi lah di perlawanan akan datang lawan Vietnam. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan, kita akan buat lagi macam ni. Kita akan interview, kita akan bagi review, kita akan bagi komen sikit. Kita akan jumpa lagi di perlawanan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Kalau video ni malam lah, kalau video ni siang, selamat siang. Terima kasih.